بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir kita, mantan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Pertamanya saya mohon maaf kerana minta tukar jadual. Sepatutnya hari Rabu minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu ketiga kekal insya-Allah, minggu kedua dianjakkan pada hari Isnin. Sepatutnya Rabu nanti. Tapi disebabkan Rabu, Khamis, Jumaat saya terlibat dengan kursus, jadi saya cuba adjust kalau boleh. Alhamdulillah ada kekosongan pada malam ini di masjid. Mungkin cuma tak seramai orang lah macam yang hari Rabu. Mungkin dah terbiasa Rabu malam orang dah tahu ada kuliah, jadi ramai datang. Malam ni walaupun tak ramai, saya kira dalam 30 orang ada. Lebih kurang 30 ada, termasuk muslimat kita. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 128. 128 berkenaan tentang jenis-jenis asabah. Apa dia yang kita kena faham tentang asabah secara ringkasnya? Asabah ini adalah bahagian ahli waris yang mendapat baki. Baki. Sebab nanti dalam pengiraan ada dua kelompok yang akan mewarisi pusaka. Yang pertama yang akan mendapat bahagian secara fardu, dan yang kedua yang dapat bahagian secara asabah ataupun baki. Dan nanti kita akan kenali siapa dia waris yang akan dapat asabah dan apa jenis-jenis asabah yang ada dan bagaimana keadaan dan situasi bagi setiap jenis-jenis asabah. Yang pertama, asabah sababiyah, iaitu asabah sababiyah ialah orang yang membebaskan hamba mereka menjadi asabah kerana sifat peribadi mereka. Golongan asabah sababiyah akan mengambil alih tempat asabah nasabiyah ketika ketiadaan mereka.
ada dua aspek asabah ataupun dua sebab. Yang pertama, baki. Orang ni dapat baki dengan sebab sababiyah. Sababiyah ni maknanya sebab. Nanti yang kedua dengan sebab nasabiyah. Nasabiyah ni sebab hubungan kekeluargaan, dengan sebab keturunan. Yang pertama dengan sebab sababiyah, bersebab. Kenapa dia dapat asabah? Kerana orang ini adalah bekas tuan kepada hamba yang telah dibebaskan. Sekarang dah tak ada konsep hamba. Tetapi andai misal kata ada lepas ini, praktikal ini boleh digunakan. Iaitu, kalau contoh kita ada hamba dan kita bebaskan dia, dan dia bekerja, dia ada harta sendiri, dia ada tanah, dia ada rumah contoh, dan dia belum berkahwin, dan dia sebatang kara, tak ada waris, tak ada isteri, tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada anak-anak, maka dia meninggal dunia, yang menjadi waris adalah bekas tuan hamba kita lah, yang kita bebaskan dia. Itu dengan sebab sababiyah. Sekarang dah tak ada dah. Cuma kalau ada, mungkin boleh dipraktikkan balik. Tetapi kedudukan dia tempat yang kedua selepas asabah nasabiyah tiada. Asabah nasabiyah yang mendapat baki dengan sebab nasab ini banyak, nanti kita akan bincangkan. Terdapat 4 kelompok. Kelompok furu', anak dan ke bawah, kelompok usul, ayah dan ke atas, kelompok hawashi, adik-beradik, seibu sebapa, kemudian anak kepada adik-beradik, seibu sebapa, anak saudara, anak kepada saudara sebapa, anak saudara juga, tetapi hubungan dengan si mati sebapa, sama bapa lain ibu. Kemudian golongan yang keempat, al-a'mam, iaitu bapa saudara, adik-beradik lelaki sebelah bapa si mati, yang seibu sebapa, sama bapa, sama mak dengan ayah si mati. Lagi satu, pakcik sebapa, bapa saudara sebapa dengan bapa si mati, sama bapa lain mak. Ini golongan yang dah jauh, yang keempat. Kelompok yang keempat iaitu kelompok al-a'mam, bahagian pakcik-pakcik dan sepupu. Anak kepada pakcik kalau dengan si mati dikira sepupu. Juga termasuk dalam waris yang mendapat asabah. Dengan sebab apa? Dengan sebab nasabiyah, ada hubungan kekeluargaan. Ahlinya cuma 2 sahaja, iaitu tuan dan puan yang membebaskan hamba mereka. Kalau lihat pada carta ini, carta yang saya buat ini, apa nak? Ya, mak. Okey. Yang saya petakkan warna merah ni. Kalau tengok yang lain, waris-waris yang lain ni semua ada garisan dengan si mati. Tetapi yang di bawah ini bekas tuan hamba, sama ada lelaki atau perempuan, sebelah Baitul Mal. Ini. Yang ni tak ada kaitan. Maknanya tak ada hubungan keluarga, bukan dengan sebab nasabiyah, tetapi dengan sebab sababiyah. Sebab apa? Dia bekas kepada tuan bagi si mati tadi. Yang kedua, asabah nasabiyah. Al-asabatun nasabiyatu. Pengertian, mereka adalah ahli-ahli asabah yang terdiri daripada hubungan kekeluargaan yang sebenar, iaitu hubungan pertalian darah seperti bapa dan anak. Ini hubungan dengan sebab nasab, hubungan dengan sebab kekeluargaan yang sebenar, iaitu ada hubung kaitnya dari segi pertalian darah, sama ada dekat ataupun jauh. Walau yang dekat anak dengan bapa, kalau yang jauh mungkin kita panggil sepupu, anak saudara, tetapi juga termasuk dengan sebab nasabiyah.
Jenis-jenis asabah. Yang tadi, ini jenis. Yang tadi kelas dia, bahagian dia. Sebab kenapa seseorang itu boleh mendapat baki. Dengan sebab sababiyah dan juga dengan sebab nasabiyah. Yang ini jenis-jenis asabah. Yang pertama, asabah dengan sendirinya. Al-asabatu bin nafsi. Pengertian asabah dengan sendiri atau asabah bin nafsi ialah golongan ahli waris lelaki yang tiada perantaraan ahli waris perempuan semata-mata antara mereka dengan si mati. Secara terperincinya, mereka ialah ahli waris lelaki yang mempunyai, yang pertama, hubungan dengan si mati secara langsung tanpa perantaraan seperti anak lelaki dan bapa. Yang kedua, hubungan dengan si mati dengan perantaraan lelaki sahaja seperti cucu daripada anak lelaki dan datuk sebelah bapa. Kita lihat carta. Yang pertama tadi, hubungan dengan si mati secara langsung tanpa perantaraan seperti anak lelaki dan bapa. Ini si mati, anak. Ini yang dikatakan yang pertama tadi, hubungan dengan si mati secara langsung tanpa perantaraan seperti anak lelaki dengan bapa. Bapanya meninggal dunia, maka anaknya akan menjadi waris asabah yang terdekat. Yang kedua, hubungan dengan si mati dengan perantaraan lelaki sahaja seperti cucu daripada anak lelaki dan datuk sebelah bapa. Ini anak tak ada juga. Yang ada cuma cucu lelaki atau cucu perempuan. Ini yang dimaksudkan dengan nombor yang dua ini. Hubungan dengan si mati dengan perantaraan lelaki sahaja, iaitu anak lelaki ini. Dia ada perantaraan, maka dapatlah cucu ini dan juga cucu perempuan, cucu lelaki ini dapat asabah daripada anak lelaki dan datuk sebelah bapa ini. Dengan sebab perantaraan bapa, yang mana bapa kepada si mati juga dah tiada, meninggal dunia. Jika bapa ada, maka datuk tak dapat mewarisi kerana terhalang dengan bapa. Asabah ini cuma satu kelompok saja yang dapat. Dia takkan jadi anak dapat, bapa juga dapat. Anak si mati dapat, bapa kepada si mati dapat. Takkan jadi. Dia takkan jadi anak si mati dapat, adik-beradik lelaki pun dapat juga. Takkan jadi. Hanya satu kelompok saja. Kelompok pertama mesti di kalangan anak dan ke bawah. Ada sahaja anak, bermakna baki takkan dapat kepada bapa dan ke atas. Baki takkan dapat kepada adik-beradik, sama ada seibu sebapa, begitu juga anak saudara, anak kepada adik-beradik si mati. Dan juga baki tidak akan dapat ke kelompok yang keempat yang lebih jauh, iaitu pakcik, adik-beradik bapa, seibu sebapa. Anaknya sepupu dengan si mati juga tak dapat, kerana yang pertama tadi dah ada anak lelaki atau ke bawah cucu lelaki. Kalau tak ada anak, ada cucu, maka terhalang kelompok kedua, tiga dan keempat. Kalau tak ada anak, tak ada cucu sebelah anak, ada cicit, maknanya cicit bawah ni pula. Cucu tak ada, anak tak ada cicit lelaki pun sama juga, dia yang dapat. Sebelah atas tak dapat, sebelah tepi tak dapat, sebelah pakcik pun tak dapat. Bila kata golongan pertama, golongan furuk, iaitu anak dan ke bawah, tak semestinya anak sahaja. Kalau ada cucu juga terhalang golongan kelompok yang lain, bapa, adik-beradik, pakcik. Yang ketiga, hubungan dengan si mati dengan perantaraan lelaki dan perempuan seperti saudara lelaki seibu sebapa dan bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa.
hubungan dengan si mati dengan perantaraan lelaki dan perempuan. Maknanya apa? Dengan perantaraan ibu dan ayah kepada si mati. Itu yang dimaksudkan dengan perantaraan lelaki dan perempuan. Kita lihat carta. Siapa yang dimaksudkan di sini adalah saudara lelaki seibu sebapa atau saudara lelaki sebapa. Dengan perantaraan siapa? Perantaraan lelaki dan perempuan. Siapa dia? Bapa dan juga ibu. Dengan sebab ada ibu dan bapa, maka mereka ini ada hubungan, iaitu adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa. Adik-beradik seibu yang ini bukan ahli asabah. Dia tak dapat baki. Dia dapat fardu. Nanti kita akan bincangkan. Lepas pun rasanya kita dah bincangkan. Adik-beradik seibu ni dia special. Kalau seorang tak ada anak, tak ada bapa, tak ada adik-beradik yang lain, maka adik-beradik seibu ni akan dapat 1/6 kalau seorang. Kalau tak ada anak, kalau tak ada ayah, ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik seibu dapat tak? Dapat. Baki akan dapat adik-beradik seibu sebapa. Kalau seorang, adik-beradik seibu dapat 1/6. Kalau dua orang atau lebih dapat 1/3. Dengan nisbah sama rata. Berbeza dengan adik-beradik seibu sebapa. Kalau ada lelaki, kalau ada perempuan, dapat harta pusaka. Dengan sebab si mati tak ada anak, si mati tak ada ayah dan ke atas, dapat adik-beradik. Adik-beradik ni yang seibu sebapa atau sebapa dapat dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Tetapi bagi saudara lelaki seibu ataupun saudara perempuan seibu, dia tak dapat asabah, dia dapat fardu. Dalil bagi asabah dengan sendiri ataupun asabah binafsi. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, iaitu ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana paling dekat? Anak, yang tu pertama, atau ke bawah. Yang kedua, bapa atau ke atas. Yang ketiga, adik-beradik. Yang keempat, pakcik. Ini dalil menunjukkan bahawasanya adanya asabah binafsih dengan sendirinya, iaitu daripada hadis ini. Berdasarkan hadis ini, ada baki selepas diberikan kepada ahli yang fardu, maka baki ni tadi nak beri kepada siapa? Nabi SAW bersabda, bakinya beri kepada waris lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati. Itu yang diberi nama asabah binafsi. Ahli-ahli asabah dengan sendiri, iaitu asabah binafsi, terdapat 12 orang kesemuanya, iaitu yang pertama, anak lelaki. Kalau kita lihat pada carta, ini yang pertama. Nombor 1, anak lelaki. Yang kedua, cucu lelaki dan ke bawah. Ini nombor 2. Seandainya yang pertama tiada. Kalau yang pertama ada, yang kedua tak dapat, terhalang. Dia turutan dia. Dia tak akan jadi 2 kelompok dapat. Kalau anak lelaki ada 3 orang, cucu lelaki ada 5 orang. Yang dapat siapa? 3 orang anak lelaki sahaja. Cucu yang 5 orang tadi tak dapat. Yang ketiga, bapa, iaitu bahagian usul, bahagian atas. Tuan-tuan kalau tak faham terus tanya. Jangan kita melayar, masuk kanan keluar kiri. Bab faraid ni saya lagi suka kalau tak kurang faham, terus angkat tangan, tanya terus. Sebab nanti kita akan masuk dalam bab pengiraan.
Bab pengiraan nanti tak jauh dah ni. Masa tu nanti lagi pening. Kalau tak faham yang ni, sedap-sedap hari bulan yang masa tu nanti nganga saja. Sebab tak faham yang mana fardu, yang mana asabah. Jadi kalau ada yang tak faham, terus tanya. Asas kita di kalangan waris ada dua kelompok. Satu kelompok fardu, satu kelompok asabah. Asabah ni ada dua jenis, dua sebab. Dengan sebab sababiyah tadi atau dengan sebab nasabiyah, sebab keturunan ada hubungan. Dengan sebab nasabiyah ada tiga jenis. Asabah dengan sendirinya binafsih, asabah bi ghairih dengan yang lain, asabah ma'al ghairih yang ketiga bersama dengan yang lain. Nanti kita akan masuk satu persatu. Kita baru masuk asabah binafsih dengan sendirinya. Yang keempat, datuk dan ke atas. Ni yang keempat. Kemudian yang kelima, saudara lelaki seibu sebapa. Ini. Yang keenam, saudara lelaki sebapa. Yang ketujuh, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dan ke bawah. Ini nombor 7. Yang ke-8, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan ke bawah. Ini yang ke-8. Setakat ni boleh jelas dia punya istilah keluarga tadi. Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara kita. Tetapi kena jelaskan yang lelaki, bukan yang perempuan. Dan kena jelaskan lagi yang ada hubungan keluarga seibu sebapa dengan si mati. Anaknya, anak saudara kita. Kalau kita ada adik-beradik perempuan, kita mati, kakak kita ada anak lelaki. Anak lelaki ni tadi tak termasuk sebagai waris. Hanya anak daripada adik-beradik lelaki dengan si mati. Barulah dia termasuk dalam waris. Ini yang ke-8. Anak kepada saudara lelaki sebapa dengan si mati. Yang ke-9, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Ini yang ke-9. Kenapa disebut secara terperinci? Kerana kalau kita lihat carta ini, bahagian ibu ni ada tak adik-beradik dia? Ada. Ada tak pakcik, pakman, paman, wak dia? Ada juga. Tapi yang ni tak termasuk dalam waris. Yang dikatakan waris hanya sebelah bapa kepada si mati. Pakcik. Pakcik yang bagaimana? Yang seibu dan sebapa dengan bapa si mati. Kemudian yang ke-10, bapa saudara sebelah bapa yang sebapa sahaja. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa dan ke bawah. Sepupu. Tetapi belah mana? Belah pakcik. Bukan makcik. Maknanya pakcik ni lelaki. Daripada siapa? Daripada ayah si mati. Yang mana pakcik dengan ayah si mati ini seibu sebapa. Yang mana satu ni? Yang ini. 11. Kemudian yang 12, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa dan ke bawah. Ini yang ke-12. 12 orang ini sahaja yang mendapat asabah dengan sebab dirinya. Semua lelaki. Tak ada yang perempuan mendapat asabah dengan sendirinya. Dari sudut sababiyah. Dari sudut nasabiyah, dari sudut sababiyah boleh jadi perempuan kerana bekas tuannya perempuan. Dia seorang perempuan, dia ada hamba, dia bebaskan hambanya, ada harta, mati, tak ada waris, bekas tuannya dapat dengan sebab asabah sababiyah. Dia dapat dengan sendirinya. Adapun dengan sebab nasabiyah yang dikatakan golongan asabah binafsih dengan sebab dirinya, semuanya golongan lelaki, berdasarkan daripada hadis Nabi SAW tadi yang mengatakan sesungguhnya berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, iaitu ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati. Inilah turutan yang paling dekat dengan si mati. Yang pertama, anak lelaki.
Yang kedua, cucu, bapa, datuk, adik-beradik, seibu sebapa, adik-beradik sebapa, anak mereka, pakcik seibu sebapa, pakcik sebapa dan anak-anak mereka. Setakat ni boleh dapat? Boleh kecap tak? InsyaAllah. Kalau tak boleh, dia tanya je lah kan. Apa susah. Allahu Akbar. Ya. Betul. Kita ambil contoh. Bila kita buat contoh, baru kita akan nampak gambaran. Oh, macam ni rupanya. Saya bagi contoh, seandainya seseorang itu meninggal dunia. Ini si mati. Si mati. Dia ada ayah dan ibu ke tidak? Contohlah, ada ayah, ada ibu. Ada tak pasangan dia? Ada isteri. Kemudian ada tak anak? Ada anak lelaki 2 orang. Contoh. Lambat. Ya. Saya dah tulis siap dah, tapi lambat keluarnya kat skrin. Kita cuba pakai kabel. Okey, nampak ya? Okey, ini si mati. Si mati. Ada ayah, ada ibu, ada isteri, ada anak lelaki 2 orang. Dekat sini ada berapa waris? 1, 2, 3, 4, 5 orang waris. Siapa yang fardu, siapa yang asabah? Yang fardu siapa? Ibu fardu, ayah fardu, isteri fardu. Yang asabah siapa? Anak lelaki, anak lelaki. Asabah ni dia dapat baki selepas kita berikan kepada yang fardu. Boleh jadi tak asabah ni tak dapat? Boleh jadi. Kerana dia dapat bahagian baki. Kalau misal kata yang fardu ni ramai, semua dapat dan menghabisi harta, maka anak ni tak dapat langsung. Boleh jadi. Boleh jadi waris yang mendapat asabah dapat lebih banyak daripada yang fardu, dan boleh jadi juga yang asabah dapat lebih sedikit daripada yang fardu, kerana lihat kepada siapa ahli fardu yang ada. Semakin ramai ahli fardu yang ada, maka bahagian baki atau asabah akan semakin berkurang. Jadi ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6 kerana si mati ada anak. Bapa, ayah dapat juga 1/6 kerana si mati ada anak. Isteri dapat 1/8 sebab si mati ada anak. 1/6, 1/6, 1/8. Ada tak baki nanti? Nak tahu ada baki ke tidak, kita masuk dalam pengiraan. Kita senaraikan ibu, bapa, isteri, anak lelaki, anak lelaki. Ibu tadi dapat berapa? 1/6. Bapa 1/6. Isteri 1/8. Anak lelaki dapat asabah. Itu asabah baki. 6 dan 8. 6 dan 8 berapa dia punya GSTK?
gandaan sepunya terkecil. Bagi 6 dan 8, 24. 24 bahagi 6, 4. Jadi bermakna bahagian ibu 4/24. Sama tak dengan 1/6 dengan 4/24? Sama, cuma dibesarkan je. Kalau 4/24 tu, kalau pecahan tu masih belum dapat jawapan yang akhir, dia kena kecilkan balik, jadi dapat 1/6. Bapa pun begitu juga, dapat 4 bahagian daripada 24. Isteri 1/8 daripada 24, bermakna 24 bahagi 8. 24 bahagi 8, 3. Kita campurkan 4, 4, 3, jawapannya 11. 24 tolak 11, ada baki tak? Ada. Berapa bakinya? 13. 13 ini dapat dekat asabah, dekat anak-anak. Tapi belum habis kira lagi ni. Dia ada lagi jalan kiranya. Sebab apa? Sebab ada 2 orang anak lelaki. Bila 2 orang anak lelaki, kena 2 ini kalikan dengan 24. 24 kali 2, 48. 4 tadi kali 2, 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. Bahagian anak lelaki sini 13 orang, sini 13 seorang. Kita tambahkan 8 tambah 8 tambah 6 tambah 13 tambah 13. Dapat jawapannya 48. Kalau misal kata tadi anak lelakinya seorang saja, maka terus kira bahagian dia baki tadi 13/24. Tetapi bila dah 2 orang, jadi pecah. Tambah lagi dia punya pecahan bawah dia, saham dia. Jadi bahagian setiap seorang waris dah dapat ke belum? Dah dapat dah. Ibu 4/48, bapa 8/48, bapa pun sama 8/48, isteri 6/48, anak lelaki 13/48 setiap seorang. Ini kalau 2 orang anak lelaki. Sebab kita baru masuk dalam asabah binafsi, asabah dengan sendirinya. Kalau asabah bi ghairi, dengan sebab orang lain, nanti ada anak perempuan pula. Dekat situ boleh pecahkan lagi. Sebab nisbah lelaki 2, perempuan 1. Nanti ada lagi asabah ma'al ghairi, dengan sebab orang lain, adik-beradik perempuan. Kenapa perempuan dapat asabah? Boleh jadi walaupun ada keluarga sebelah lelaki tak dapat. Contoh, ini si mati, dia ada anak perempuan seorang, dia ada saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan ibu bapa. Dia ada saudara lelaki sebapa. Kalau ikutkan mana lebih dekat, seibu sebapa ke sebapa? Seibu sebapa. Tapi ni perempuan, ini lelaki. Dengan sebab ada anak perempuan seorang dapat berapa? 1/2. Sebab dia seorang tunggal. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Maka saudara perempuan ni dapat baki 1/2. Yang ni lelaki ni, aku lelaki kenapa tak dapat? Tak dapat. Jadi tak semestinya asabah mesti di kalangan lelaki, melainkan asabah binafsi tadi je, yang 12 golongan itu. Nanti sebab jadi 3 jenis asabah. Asabah binafsi, asabah bi ghairi, dengan sebab lain. Kalau sebab lain, contoh ada anak perempuan, ada anak lelaki. Anak perempuan tadi dapat asabah bi ghairi, dengan sebab ada anak lelaki, ada adik-beradik lelakinya. Tetapi ma'al ghairi, dengan sebab ada anak saudara tadi, anak kepada si mati perempuan, dia saudara perempuan dapat asabah ma'al ghairi. Ini dah jauh sebenarnya, tapi nak bagi jelas, nak bagi contoh pengiraan. Macam mana yang dikatakan kena dahulukan fardu, barulah dikira baki kepada ahli asabah. Dekat ni boleh? Saya cuba slow ni. Yang penting dapat.
Ini baru 131. Kita ada separuh pun belum lagi. Semuanya 322 muka surat. Muka surat 131. Kaedah mengenali mereka. Mereka adalah semua golongan lelaki daripada ahli waris kecuali suami dan saudara lelaki seibu. Suami ni bukan dengan sebab sababiyah ataupun nasabiyah. Dan suami ni bukan ahli asabah, dia ahli fardu. Maksud fardu ni apa? Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami dapat 1/2 daripada harta isteri kamu seandainya mereka mati tidak meninggalkan anak. Wa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma taraktum. Sekiranya isteri-isteri kamu ini mati ada anak dia, maka kamu suami-suami dapat 1/4. Tak dapat lagi 1/2. Ini yang dikatakan fardu. Allah dah tetapkan siap-siap. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Bagi kedua ibu bapa pula dan masing-masing akan dapat 1/6 sekiranya si mati ini ada anak. Itu yang dikatakan fardu. Allah dah tetapkan. Nama mereka, dinamakan mereka sebagai asabah bin nafsi kerana mereka menjadi asabah dengan sebab diri mereka sendiri sahaja, tidak kerana kewujudan ahli waris yang lain. Kaedah pembahagian. Pembahagian secara asabah hanya kepada satu pihak sahaja. Tidak boleh ada lebih daripada satu asabah dalam satu masalah. Macam saya katakan tadi, kalau misalnya kata ada di kalangan furuk waris, anak dan ke bawah, maka kelompok yang lain takkan dapat asabah. Belah atas, belah kiri, belah sisi, belah pakcik takkan dapat kerana ada yang lebih dekat. Hanya satu kelompok sahaja yang akan dapat asabah. Terdapat 3 pihak yang terlibat iaitu golongan, darjat dan kekuatan. Mengikut turutan diutamakan dahulu pihak golongan, kemudian pihak darjat dan seterusnya pihak kekuatan. Ini 3 aspek kenapa asabah itu diberikan kepada ahli asabah yang paling dekat. Kita nak ukur dari segi apa? 3 aspek ini. Yang pertama dengan sebab darjat, dengan sebab golongan itu. Kemudian darjat seterusnya kekuatan bagi setiap waris-waris asabah. Keterangannya adalah seperti berikut. Yang pertama dari segi aspek golongan. Jika ahli-ahli asabah, jika ahli-ahli asabah ini terdiri daripada beberapa golongan, maka satu golongan sahaja yang berhak mengikut turutan diutamakan dahulu ialah yang pertama golongan bawah. Ada 4 golongan macam saya kata tadi. Golongan bawah iaitu bahagian furuk. Siapa dia? Anak dan cucu lelaki, kemudian ke bawah. Kalau misalnya kata ada cicit daripada cucu lelaki, tak ada anak, tak ada cucu, ada cicit, pun dapat asabah bin nafsi golongan yang pertama. Bila dapat golongan pertama, kedua, ketiga, keempat dah tak dapat. Tak ada golongan bawah, baru pergi kepada golongan yang kedua iaitu golongan atas atau dalam bahasa Arab usul, bahagian atas, iaitu siapa? Bapa dan datuk atau ke atas selagi ada. Bapa tak ada, atuk tak ada, moyang tak ada. Lepas moyang apa? Buyut ada. Buyut ada. Kita zaman kita ni hidup 60 tahun, 70 tahun dah tak ada dah. Tapi zaman dulu-dulu hidup sampai beratus tahun. Jadi tak mustahil ada buyut tu. Ayah mati kemalangan contoh, atuk mati kena patuk ular contoh, moyang mati kena pijak gajah contoh, masuk hutan. Ada moyang hidup lagi 300 tahun umur je, dia dapat. Dulu, kalau sekarang ni secara adatnya kita tak adalah sampai tanya sampai buyut, cukup sampai datuk. Tengok yang mati cukup dah. Mati umur berapa? 70 tahun. Tanya ayah, gagah lagi, logik lagi. Ayahnya ada lagi tak? Tak ada dah. Walaupun orang gelak jawab, takkan dah 70 tahun ada ayah lagi. Tapi kita kena tanya,
Tapi datuk tak gamak kita nak tanya. Datuk pada lagi kita. Sebab umur si mati pun dah 70 lebih. Lihat pada situasi. Lihat pada keadaan untuk proses siasatan. Siasatan waris, kita nak tanya tu kena tengok pada keadaan. Kena bersesuaian. Golongan yang ketiga, C, golongan tengah. Golongan tengah seperti saudara lelaki. Saudara lelaki, kemudian lihat di bawah nota kaki, kecuali mereka bersama dengan datuk. Yang ni ada satu masalah khusus, masalah datuk bersama dengan saudara. Nanti kita akan jumpa pada muka surat 272 dalam bab datuk bersama saudara. Yang ini contoh pengiraannya adalah muqasamah bagi pihak datuk. Mana yang lebih banyak bahagian datuk, sama ada dia dikira 1/6 ataupun muqasamah bersama dengan saudara si mati. Mana lebih banyak, itu yang dipilih bahagian datuk. Nanti kita akan masuk jauh lagi. Muka surat 271. Sekarang baru 133. Di yang keempat, golongan sisi seperti bapa saudara. Golongan sisi iaitu bapa saudara dengan si mati. Ini carta. Siapa dia bapa saudara dengan si mati? Ini nombor 9. Sama ada seibu sebapa atau sebapa. Golongan keempat ini termasuk juga anak mereka, iaitu kalau dengan si mati sebagai sepupu. Ini golongan yang dah jauh sangat dah. Tak ada golongan yang keempat ini, barulah pergi kepada Baitul Mal. Jadi bukan senang nak masuk ke Baitul Mal, harta pusaka ni. Kalau berlaku juga, bermakna memang dah tak ada lagi dah waris. Daripada sisi yang bawah, sisi atas, sisi tepi, sisi akmam pun tak ada dah. Yang kedua, aspek yang kedua dari segi aspek darjat. Jika dalam satu golongan terdapat beberapa ahli waris, maka diutamakan darjat, iaitu ahli waris yang paling dekat dengan si mati. Mereka sahaja akan memperolehi pusaka. Manakala ahli waris yang jauh akan terhalang dengan ahli waris yang dekat tersebut. Contohnya, tengok muka surat 133. Contohnya, anak lelaki akan menghalang cucu lelaki. Kelompok yang sama ke tidak? Kelompok yang sama, iaitu golongan bawah, golongan furuk, anak, cucu dan ke bawah. Tetapi darjatnya berbeza. Yang mana lebih dekat dengan si mati, anak atau cucu? Anak. Maka anak yang dapat, cucu tak dapat. Contoh, anak lelaki akan menghalang cucu lelaki, bapa akan menghalang datuk. Begitu juga golongan yang atas, golongan usul. Kalau ada bapa si mati, ada datuk sebelah bapa. Dua-dua ni layak tak dapat asabah binafsih? Layak, tetapi mana yang lebih dekat? Seorang je boleh dapat. Dengan sebab darjat tadi, darjat yang terdekat adalah bapa kepada si mati, maka dia akan menghalang datuk kepada si mati. Saudara lelaki seibu sebapa akan menghalang anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Tadi kalau kita lihat pada carta, golongan yang ketiga atau golongan sisi ini, iaitu saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa dan anaknya. Anak mereka ini juga termasuk dalam grup yang ketiga. Mana darjat yang lebih dekat? Anak lelaki, anak saudara si mati ke ataupun adik-beradik? Adik-beradik. Maka adik-beradik akan dapat, anak saudara ni tak dapat. Begitu juga mana yang lebih dekat, saudara lelaki seibu sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Seibu sebapa lebih dekat, dia akan dapat menghalang saudara lelaki sebapa. Kalau tengok list memang dia termasuk, tetapi dia tak dekat. Ada yang lebih dekat dengan si mati, maka dia yang dapat, dan yang jauh akan terhalang. Aspek yang ketiga, iaitu
aspek kekuatan. Jika mereka berada dalam golongan yang sama dan darjat yang sama tetapi kekuatan yang berbeza, maka diutamakan ahli waris yang paling kuat hubungannya dengan si mati. Kekuatan di sini bermaksud ahli waris yang mempunyai dua pertalian, sama ada seibu sebapa dan juga sebapa. Diutamakan seibu sebapa ini daripada ahli waris yang mempunyai satu pertalian sahaja, sebab kekuatan dia lebih tinggi berbanding satu ikatan sahaja. Yang ini ikatannya sebab mak ayah sama, yang ini satu ikatan saja, bapa sama lain mak, maka yang seibu sebapa akan dapat asabah, yang sebapa tak dapat. Ikut list memang termasuk, tetapi yang mana lebih kuat, yang mana lebih darjatnya dekat, yang mana lebih ada kedudukan golongannya yang lebih dekat golongan bawah ke, atas ke, sisi ke, kemudian dia punya darjatnya, anak ke, cucu ke, kemudian dari segi kekuatannya, seibu sebapa ke atau sebapa. Contohnya, saudara lelaki seibu sebapa didahului daripada saudara lelaki sebapa, dan bapa saudara seibu sebapa lebih berhak daripada bapa saudara sebapa. Kalau tak ada golongan yang ketiga, kita masuk golongan yang keempat, iaitu pakcik. Pakcik seibu sebapa ada, pakcik sebapa pun ada. Dari segi kekuatan, yang mana lebih kuat? Seibu sebapa. Darjat sama tak? Sama darjatnya. Dua-dua tu pakcik, tetapi yang mana lebih besar kekuatannya dengan sebab hubungan ibu dan bapa, seibu sebapa. Yang keempat, semua pihak sama. Jika mereka berada dalam golongan yang sama, darjat yang sama dan kekuatan yang sama, maka mereka semua layak terima pusaka. Macam kiraan tadilah, ada dua orang anak lelaki, dia dalam golongan yang sama, kemudian dalam darjat yang sama, dalam kekuatan yang sama, maka dua-dua ni dapat. Kalau ada 10 orang anak lelaki, 10 dapat, kerana dalam satu aspek yang sama, golongan yang sama, darjat yang sama, kekuatan yang sama. B, pembahagian kepada mereka adalah secara sama rata. Kenapa disebut sama rata? Sebab kita masih lagi dalam bab asabah binafsi. Kita belum masuk lagi waris yang mendapat di kalangan perempuan. Nanti kita akan masuk dalam bab asabah bighairi. Ketika itu baru timbul istilah nisbah dua lelaki, satu perempuan. C, contohnya si mati mempunyai 5 orang anak lelaki, semua lelaki, atau 3 saudara lelaki sebapa, maka harta pusaka dibahagi sama rata kepada mereka. Di sini atau, ya, bukan dan. Atau ni maknanya salah satu ni ada, sama ada di pihak bawah atau di pihak sisi. Kalau sisi adik-beradik ada anak lelaki si mati, maka yang sisi tak dapat lah, kerana dia lebih jauh, golongannya lebih jauh. Golongan yang ketiga, golongan pertama dah ada, golongan ketiga tak dapat, yang dua pun tak dapat, tiga apatah lagi. Tetapi kalau misal kata yang bawah tak ada, satu anak dan ke bawah tak ada, dua bapa tak ada adik-beradik, barulah dapat. Lihat pula dia punya darjat dan juga golongan tadi, dia punya kekuatan tu mana yang lebih kuat, sama ada seibu sebapa dan sebapa. Kalau dua-dua ada, yang seibu sebapa sahaja yang dapat. Susunan keutamaan mereka. Yang pertama, nak teruskan ke nak berhenti? Kita masuk sesi soal jawab, macam dah tepu je masing-masing. Kita berhentilah, ya. Kita masuk sesi soal jawab. Kalau ada soalan, ya. Betul. Kenapa bapa masuk dalam asabah? Padahal bapa fardu. Bapa ni special, dia dapat dua-dua. Fardu dapat sama ada 1/6, atau asabah pun dapat jika golongan bawah tak ada, golongan pertama. Siapa golongan pertama? Anak, cucu dan ke bawah.
Maka golongan kedua akan mengambil alih. Siapa? Bapa, datuk dan ke atas. Bapa dah dapat fardu dah, betul. Tetapi tambah plus dengan asabah. Begitu juga keadaan datuk. Kalau bapa tak ada. Adik-beradik bukan fardu. Dia cuma dapat asabah sahaja. Jadi di kalangan 25 waris ini cuma ada satu sahaja golongan yang dapat fardu dan asabah jika dia layak. Kalau tak layak dapat fardu saja, iaitu bapa. Besar tak kedudukan bapa ni? Besar. Dia dapat dua sumber. Kalau si mati tak ada anak, maka bapa akan dapat asabah dan juga fardu. Jelas ya? Satu orang tu je, bapa saja. Dan ke atas lah, maknanya bapa ataupun datuk. Kalau bapa tak ada, datuk mengambil alih tempat bapa. Ada soalan lagi? Aku nak tanya Ustaz, kalau saya mati besok lah ni, contoh saya ada anak 3 lelaki 4 perempuan, saya ada isteri 2 orang, saya ada mak, saya dah tak ada bapa dah. Cuba kirakan, contoh kita kira sama-sama. Untung-untung dah tahu dah, lepas ni dah tak datang kuliah dah. Ya. Yeah. Okey. Okey. Dia ada sebidang tanah, kemudian mati meninggal dunia. Okey. Meninggal dunia dulu. Okey. Menuntut hak adik-beradik yang lain. Okey, dia termasuk dalam bab wasiat kepada ahli waris. Wasiat secara umum hukumnya sunat. Sebab apa? Antara hikmah, besar hikmah di sebalik wasiat. Kita nak infak waktu kita hidup, kita risau. Kalau aku bagi seekar tanah aku, ini je tanah yang aku ada, besok aku nak makan apa? Ini biasa, normal manusia akan fikir macam tu. Aku nak sedekah, tapi kalau aku hidup lagi 10 tahun, aku tak tahu mati bila. Kalau aku hidup 20 tahun lagi, aku bagi semua harta aku ni, ataupun wasiatkan, ataupun infak, bagi masa hidup, hibah, sama ada kepada pihak masjid ke. Kita nak pahala, semua orang nak pahala. Tetapi rasa risau tu ada. Takut-takut nanti aku hidup lama lagi ni. Doktor kata besok mati. Tapi Allah bagi usia sampai 10 tahun. Jadi gelendangan. Rumah dah dibagi ke orang, tanah dah bagi ke orang. Jadi risau tu ada. Boleh tak kita nak bagi dalam bentuk wasiat? Dianjurkan. Sebab apa? Kita bagi masa mati nanti. Kita wasiat kalau dah mati nanti, tanah yang kat ujung kampung tu sebahagiannya diberi kepada pihak masjid. Dapat tak pahala infak tu? Dapat. Berterusan tak? Sekiranya digunakan untuk manfaat umum dan berterusan penggunaannya, dapat pahala. Sebab tu wasiat dia ada syarat-syarat yang ketat. Bukan kepada ahli waris. Kenapa? Kerana Nabi SAW berkata, fala wasiyata liwarithin. Dah tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Sebab ahli waris dah dapat bahagian masing-masing mengikut faraid. Al-hiku faraida bi ahliya fama baqiya. Ataupun apa lagi dah satu. Innallaha qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak, iaitu faraid kepada ahlinya, ahli fardu. Maka tiada lagi asabah kepada ahli waris. Dalam situasi ini, wasiat tadi diberikan kepada ahli waris, kepada seorang anak tu dia. Dia kata kalau ayah mati nanti, rumah ni kamu duduk. Kamu ni waris ke tidak? Kalau dia anak angkat, sah. Sebab anak angkat bukan waris. Tapi kalau anak kandung, bermakna wasiat ni tadi belum
wajib untuk dilaksanakan. Ada syarat-syarat lagi, sama ada boleh ataupun tidak bergantung dengan syarat. Itu syarat yang pertama, bukan kepada ahli waris, dan kadarnya tidak boleh melebihi daripada 1/3. Ini syarat yang ketat pada wasiat. Kita ada tanah 3 ekar, kita cuma boleh maksimum berikan wasiat hanya 1 ekar saja. Sebab Nabi SAW bersabda, mafhumnya, kamu meninggalkan waris kamu, anak kamu, keturunan kamu dalam keadaan kaya, berharta, itu lebih baik. Maknanya Nabi tak anjurkan, Nabi tak galak kita bagi semua ke orang. Kerana waris kita nanti, kalau dia dapat harta dan dia senang, itu lebih baik, kata Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama, Nabi tak menghalang, bahkan dituntut dalam Islam untuk kita berwasiat. Cuma syaratnya tak lebih daripada 1/3. Dan syarat yang ketiga, bukan kepada perkara maksiat. Nanti ayah mati, tanah kat ujung tu kamu buat disko, contoh. Tak wajib untuk waris laksanakan. Cukup 3 syarat ni, waris wajib laksanakan. Walaupun hukum asal wasiat sunat, tetapi pelaksanaannya di kalangan waris wajib. Dia sembunyikan wasiat tersebut, dia terus kepada faraid. Wasiat sebelum faraid, kena selesaikan wasiat hutang si mati, barulah faraid. Dia tamak, kalau aku selesaikan wasiat ini, bahagian faraid makin sikit. Senyap-senyap dah lah kita semua. Ayah pun buat wasiat, tak ada hitam putih. Kita terus faraid, makan harta batil. Kerana pelaksanaan wasiat wajib jika cukup 3 syarat tadi. Isu sekarang, cukup syarat ke tidak? Tak cukup syarat. Apa dia? Syarat yang kedua tadi, kepada ahli waris. Boleh tak laksanakan? Boleh, jika ada syarat lain, iaitu mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain. Andai misal kata waris yang lain tak bersetuju, maka tak wajib dilaksanakan, bahkan tak boleh laksanakan. Sebab apa? Logiknya, dia dah mengambil hak waris-waris yang lain. Sepatutnya wasiat tadi tak wajib dilaksanakan, terus kepada faraid, maka setiap waris akan dapat banyak. Tetapi nak laksanakan wasiat tadi, dia akan mengurangkan portion faraid. Jadi kena dapat keizinan daripada ahli waris yang lain. Kalau misalnya kata semua bersetuju, tak apalah, arwah ayah pun dah cakap macam tu, kita adik-beradik yang lain bersetuju, rumah ni beri kepada adik kita yang bongsu. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat dia dah menyerahkan hak waris-waris yang lain tu kepada adik ini tadi. Dan menyerahkan tadi dalam istilah faraid diberi nama taharruj, melepaskan hak. Taharruj ni maknanya apa? Melepaskan hak, sama ada sebahagian atau sepenuhnya. Sebahagian macam contoh tadi, rumah tadi. Harta lain ada tak? Tanah ada lagi. Tanah ada, rumah lain ada, contoh. Yang tu faraid. Tapi yang dilepaskan rumah yang pusaka ni je kepada adik yang bongsu. Tu menyerahkan hak sebahagian atau sepenuhnya. Semua aku tak nak. Tak apalah, aku dah ada tanah, aku dah kaya, aku Tan Sri, contoh. Korang ambil lah harta ayah ni, bagi-bagilah, aku dah tak nak. Boleh, harus. 4 mazhab imam mengharuskan taharruj, melepaskan hak. Itu saya nak kata, faraid ini bukan mesti wajib kena laksana. Ia fardu, betul, Allah dah tetapkan. Tetapi pelaksanaan tu, kalau misal kata ada di kalangan ahli waris bersetuju nak muafakat, nak taharruj, kena ada syarat dia. Semua ahli waris akil baligh. Ini biasa, selalu saya ulang. Nak sama rata, nak muafakat, dalam erti kata lain, taharruj. Mesti di kalangan ahli waris yang terlibat semua akil baligh, boleh menguruskan harta sendiri. Yang kedua syaratnya, kena tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid. Tetapkan dahulu, kerana ini perintah Allah. Yang ni yang dikatakan fardu, fardatan minallah, tilka hududullah. Sebab tetapkan dahulu portion setiap ahli waris. Yang ni 1/6, yang ni 1/6, yang ni 1/3 contoh, yang ni 1/2 contoh. Masing-masing dah ada tahu hak masing-masing. Kemudian syarat yang ketiga, kena ada redha untuk menyerahkan haknya, yang mana asalnya banyak jadi sedikit. Termasuk dalam isu tadi, asalnya dia patut dapat faraid banyak, tetapi nak laksanakan wasiat ni tadi, bahagian dia makin berkurang sebab rumah pusaka ni beri kepada adik yang bongsu. Jadi cukup 3 syarat itu harus untuk dilaksanakan.
Kalau ada waris yang tak bersetuju, tak timbul isu anak derhaka, tak timbul dosa, tak timbul isu dosa, tak timbul isu anak derhaka. Engkau ni tak kenang budi ayah, ayah dah wasiatkan, kau pula tak bersetuju. Tak timbul isu tu. Dan kita bila dah tahu syarat-syarat untuk wasiat ini, janganlah pula kita buat begitu. Yang buat begitu mungkin dia tak faham tentang hukum wasiat. Dia kata mungkin boleh kot, tak boleh. Buat je lah wasiat kepada anak sendiri. Dari segi hukum tak boleh. Fala wasiyata li warithin. Tetapi kalau nak buat juga, kena ada takharus tadi di kalangan ahli waris yang lain. Ibarat macam ni lah, kita wasiat kepada anak benda yang fardu tu jangan dibuat. Kalau ayah mati nanti, korang anak-anak kena dengar kata ayah ni. Ayah wasiatkan kalau ayah dah mati nanti, korang semua jangan sembahyang fardu. Pelik tak dengar? Pelik dengar kan? Sama keadaan macam tadi. Kerana faraid tadi fardu, faridatan minallah, tetapi dibagikan wasiat kepada anak-anak kalau ayah mati nanti, korang bagi harta sama rata. Meninggalkan yang fardu tadi. Seolah-olah begitulah. Cuma tak gamak kita nak kata macam tu perumpamaan dia, tapi hakikatnya sama. Hukum begitu kita langgar. Kita wasiatkan kepada anak-anak, langgar hukum Allah, langgar ketetapan Allah, langgar kefarduan Allah. Jangan sembahyang fardu. Boleh macam tu? Uish, takkanlah ya, kalau buat macam tu kita berdosa. Tapi dalam bab harta boleh sama rata sebab ada bahagian dia. Sama juga keadaannya bagi hal faraid, kerana ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita tentang faraid bukan hanya melibatkan hak semata-mata. Takharus tadi bermakna melepaskan hak, sama ada sebahagian atau sepenuhnya, sama ada imbuhan ataupun tidak. Makna imbuhan apa? Tak apalah tanah ni bang, nama kau seorang, tapi kau kena bayar kat aku. Takharus juga melepaskan hak dengan imbuhan. Ataupun tanpa imbuhan, tak apalah abang ambil lah, aku dah Tan Sri, aku dah kaya jutawan begini, aku tak nak lagi dah. Melepaskan hak tanpa imbuhan. Yang tadi dengan imbuhan, letak nama abang seorang. Nanti dekat bicara kuasa, kita bagi tahu pegawai pusaka, ni tanah ni letak nama abang seorangnya, saya bersetuju, tapi abang kena bayar dekat saya 50,000, nilai separuh daripada tanah ni. Contoh, itu maksudnya dengan imbuhan. Kita cerita tentang faraid bukan hanya hak semata-mata. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, belajarilah faraid dan ajarkan, kerana ilmu ini akan hilang dengan kematian orang yang memiliki ilmu ini. Dengan kematian para ulama, maka ilmu faraid ini akan hilang. Satu-satunya ilmu yang Nabi suruh kita belajar dan ajarkan, Quran dan juga faraid. Ta'allamul Quran wa'allimuha, wa ta'allamul faraida wa'allimuha. Belajar Al-Quran dan ajarkan, belajar faraid dan ajarkan. Sebab apa? Kat hujung kata Nabi SAW, aku takut satu masa nanti, akhir zaman nanti akan bergaduh, berlaku pertelingkahan di kalangan dua saudara. Kerana apa? Tidak ada orang yang boleh meleraikan urusan pusaka mereka. Nabi takut tak waris hilang hak? Tak, kerana melepaskan hak harus. Tetapi Nabi takut berlaku pertelingkahan. Kita kena faham, melepaskan hak harus. Menjaga, memelihara hubungan silaturahim wajib. Sehingga kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hari ini kalau kita nampak, kita lihat berapa ramai hubungan silaturahim putus disebabkan harta pusaka. Banyak sangat. Ini yang Nabi takutkan. Ya. Tapi elok kita masih hidup bagi ataupun terpulang. Orang tanya, Ustaz, mana lebih baik, hibah ke wasiat, ataupun kita mati tunggu depa faraid saja? Lihat pada keadaan dan situasi. Kalau ada orang nak buat wasiat, contoh, dia ni sakit 5 tahun lumpuh, yang jaga dia menantu dia. Menantu ni waris ke tidak? Bukan. Elok dia buat wasiat dekat menantu untuk membalas jasa. 5 tahun dia yang jaga makan pakai, yang cebokkan, basuh berak kencing, yang ambil uduk, tolong ambil uduk. Inilah menantu yang ada dengan dia sepanjang 5 tahun sebelum dia mati. Sebelum dia mati, dia buat wasiat. Ini yang digalakkan. Tengok sebab apa dan situasi.
Semua orang berbeza-beza keadaan. Kalau ada orang tanya yang mana lebih baik, lihat pada keadaan, situasi. Boleh tak buat hibah? Saya nak bagi terus ke anak-anak saya. 3 lelaki, 3 perempuan. Saya ada 6 ekar. Saya bagi terus siap-siap 1 ekar seorang. Harus. Sebab masa hidup. Masa hidup dah buat hibah siap-siap. Pemberian masa hidup. Boleh tak bagi semua harta kita kepada orang lain, jiran kita, tak ada kaitan dengan waris kita? Harus. Tetapi akhirat nanti setiap apa yang kita buat akan dipertanggungjawabkan. Sebab apa kita buat begitu? Adakah kita berlaku adil kepada anak-anak kita? Harus sah atau sah hibah tadi? Sah. Tetapi akhirat nanti Allah tanya, kenapa kau bagi semua harta kau dekat jiran kau, sedangkan anak-anak kau ada yang susah? Sebab tu kalau kita nak buat hibah, nak buat wasiat, berpada-pada. Lihat keperluan. Jangan sebab kita pilih kasih kepada anak-anak. Mentang-mentang yang ini kita sayang, semua tanah kita letak nama dia semua masa hidup. Sah tak sah? Sah hibah. Cukup syarat rukun hibahnya, ada yang memberi, ada yang menerima, ada ijab kabul, sah. Tetapi akhirat nanti Allah tanya kita, kenapa kau buat begitu? Adakah adil ataupun tidak kelakuan begitu? Wallahu a'lam. Dah 8.45. Nazim pun dah layu matanya. Last. Aha. Kenapa Rasulullah tak sedekah? Rasulullah tidak menerima sedekah. Jawapan lengkapnya saya tak boleh berikan. Cuma untuk dari segi hikmah, kata ulama, untuk memuliakan kedudukan Nabi SAW, bukan hanya kepada baginda, bahkan juga kepada ahli bait keturunan baginda Nabi SAW, tidak layak menerima zakat, tidak layak menerima sedekah, untuk memuliakan kedudukan. Terperincinya wallahu a'lam. Tu. Ya. Hadiah boleh. Tapi dari segi asnaf sedekah yang dikatakan asnaf zakat, yang tu tak boleh. Wallahu a'lam. Itu saja rasanya. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung hari Rabu, minggu ketiga. Yang baik datang daripada Allah dan kurang amat itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur saya tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.